Penalis yang ketiga, Muhammad Nasir bin Muhammad Tab, menetap di Kajang, merupakan salah seorang pensyarah di Jabatan Pengajian Islam Kolej Darul Hikmah di Kajang. Beliau juga merupakan seorang penyelidik Akademi Kajian dan Ketamadunan berasal daripada Keluang, Johor. Apakah ancaman yang Ustaz lihat sangat membara pada ketika ini kepada agama Islam khususnya di dalam negara kita? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Akan saya bicarakan ni dia bersifat agak konseptual, juga bersifat filosofikal. Jadi bagi mungkin sebahagian kita yang tidak ada latar ataupun mungkin kurang terdedah dengan wacana-wacana yang berkaitan dengan perbandingan agama ataupun perbincangan yang berkaitan dengan teologi, jadi dia akan menjadi sedikit susah. Tapi tak apalah, kita akan permudahkan. Sebenarnya kalau kita nak cerita tentang ancaman ni terlalu luas. Sebenarnya ancaman terbesar bagi kita sebagai orang Islam itu ialah kejahilan kita lah. Itu ancaman terbesar kalau kita nak cerita secara umum. Tapi sesuai dengan topik yang nak kita bincang pada malam ni, saya nak sentuh sedikit tentang apa yang disebut sebagai liberalism ataupun dan juga pluralisme agama. Dan fokus saya lebih kepada pluralisme agama lah. Daripada perkataan plural, maknanya kemajmukan ataupun keragaman, keanekaan dan sebagainya. Yang kita nak bincangkan di sini bukan dari sudut kemajmukan budaya, bukan dari sudut kemajmukan sosial, dari sudut etnik, dari sudut bahasa. Kita tidak sentuh dari sudut itu. Tapi apabila kita menyentuh dan kita hubungkan pluralisme dengan agama, di situ ada perkataan ism. Bila menyentuh ism, dia berkaitan dengan faham. Jadi faham berkaitan dengan ideologi, berkaitan dengan falsafah yang dianut berkenaan dengan sesuatu perkara. Jadi bila kita sebut tentang pluralisme agama, jadi yang kita bincang itu ialah tentang suatu faham falsafah yang menyamakan semua agama dari sudut teologinya itu sama. Maknanya sama ada saudara seorang Islam, saudara seorang Hindu, seorang Buddha, seorang Kristian, Katolik ataupun Protestan, tidak beragama sekalipun animism, maka dalam wacana pluralisme agama masing-masing itu sama sahaja. Biasa pemisalan ataupun perumpamaan yang sering diberikan adalah sebagai satu contoh diberikan warna pelangi. Jadi pelangi itu ada 7 warna. Yang pada hakikatnya hanyalah satu warna putih. Kan? Hakikatnya adalah warna putih. Jadi nanti kita akan tengok bagaimana dalam wacana pluralisme agama ni aspek esoterik ataupun aspek yang zahir dengan esoterik, aspek yang batin itu sebagai sesuatu yang penting. Jadi apa yang kita nampak daripada kepelbagaian ni, ada Hindu, Buddha, Islam, Kristian. Kalau dalam Islamnya ada Syiah, ada Wahabinya, ada Sunnah dan Mu'tazilah dan sebagainya, itu semua aspek zahir, aspek luaran. Yang pada hakikatnya itu adalah sama, masing-masing berjalan untuk menuju kepada the ultimate truth ataupun kebenaran yang satu, kebenaran yang unggul. Baik, itu apa kita akan bincangkan kemudian nanti. Jadi umumnya pluralisme agama adalah faham kemajmukan agama yang menyamakan semua agama. Jadi sebenarnya ada banyak jenis ragam pluralisme agama. Jangan bila kita cakap pluralisme agama maka kita kata hanya satu tu saja. Dia ibarat kalau kita belajar matematik, di sana ada set semesta dan di sana ada subset. So subset semestanya itu kita sebut sebagai pluralisme agama, manakala di sana ada subset. Seperti contohnya di bawah pluralisme agama itu ada civil religion. Agama sivil juga boleh kita kategorikan sebagai pluralisme agama. The global ethics seperti yang dibawa oleh Hans Kung contohnya juga boleh kita kategorikan di bawah set semesta pluralisme agama. Dan juga ada transcendent unity of religion yang diperkenalkan, yang menjadi judul buku kepada Fritjof Schwann, seorang Swiss berasal daripada Switzerland, yang kemudian dia convert to Islam, yang kemudian menukar namanya kepada Isa Nuruddin. Tak saya gitulah namanya. Kemudian syncretism. Syncretism ni menggabungkan pelbagai bentuk ajaran. Contoh syncretism ni kita boleh ambil contoh Sikh lah, agama Sikh. Kalau kita tengok agama Sikh ni dia sebenarnya menggabungkan antara Islam dan juga Hindu. Jadi kita boleh tengok ada beberapa ciri Islam yang ada padanya. Contohnya serban yang dipakai, cuma tak dekor. Dan sebenarnya Sikh dia tidak menyembah berhala.
Konsep keagamaan dalam Sikh contohnya dia percaya pada satu Tuhan yang tidak boleh digambarkan dan tak boleh dirupakan. Dari sudut teologinya itu, kepercayaan monoteism tu hampir samalah dengan Islam. Ada konsep Saguna dan Naguna Brahman dan sebagainya. Itu tak perlu kita huraikan di sini. Digabungkan dengan Hindu. Okey. Sebenarnya faham pluralisme agama ni sebagai natijah. Pertama, sebagai natijah daripada secularism. Jadi secularism ni sebagai satu faham yang memisahkan antara agama dengan raja contohnya. Ataupun di antara dunia dan akhirat. Kalau dalam buku-buku biasa disebut di antara the sacred, di antara yang sacred, yang kudus dengan yang profane. Pluralisme agama ni sebagai natijah daripada faham sekularisme tadi. Sekularisme itu sendiri muncul sebagai suatu bentuk kritikan terhadap Kristian. Kita kena faham bahawa agama Kristian sekitar abad pertengahan adalah satu agama yang didominasi oleh rahib-rahib. Didominasi oleh, kalau Katolik, didominasi oleh Pop lah. Hingga kan ada seorang nun, saya tak ingat nama dia. Dinyatakan bahawa agama Katolik sekarang ini, Pop itu ibarat sebagai suatu kuasa mutlak bagi seluruh penganut agama Kristian. Bahkan itu sebagai wakil Tuhan itu sendiri. Gereja itu sendiri sebagai jelmaan kepada Tuhan itu sendiri di muka bumi. Baik. Jadi kerana sikap agama Kristian ini yang terlalu rigid, yang kadang-kadang ekstrim, kalau kita baca dalam sejarah yang berkaitan dengan agama Kristian. Agama Kristian walaupun dia bercakap tentang love, banyak missionary Kristian sekarang ni kalau dia dakwah kepada orang-orang yang bukan Islam, dia akan cerita tentang love. Jesus teaches about love. Bible teaches about love contohnya. Tapi sebenarnya dalam sejarah praktisnya tu sangat berlawanan dengan apa yang berlaku dalam teori. Semasa perang salib contohnya, ketika tentera-tentera salib daripada Eropah bergerak daripada Eropah pergi ke Jerusalem ataupun Baitul Maqdis, kononnya untuk membebaskan Baitul Maqdis daripada cengkaman orang-orang Islam. Sepanjang jalan yang mana mereka jumpa orang Yahudi, kampung-kampung Yahudi, mereka akan musnahkan. Kenapa? Sebab orang Yahudi ini bertanggungjawab, berkonspirasi membunuh Jesus Kristus, membunuh Nabi Isa menurut faham orang teologi disalib dan sebagainya. Jadi mereka bertanggungjawab untuk bunuh. Ketika Islam jatuh di Granada, di Spanyol, sangat terkenal pada ketika itu apa yang disebut sebagai Inquisition ataupun Inquisisi. Maknanya soal siasat, siapa-siapa sahaja yang bukan Kristian akan ditangkap, akan disiasat dan kemudian dipaksa untuk menganut agama Kristian dengan bentuk torture, seksaan yang sangat melampaui batas. Sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan lah. Yang mana tidak mahu menganut, mereka dikehendaki keluar daripada Spanyol, pergi ke mana-mana negara Islam tapi tidak melalui jalan biasa. Tanpa perlu membawa banyak harta dan sebagainya. Jadi adalah yang mungkin yang mati di tengah jalan dan sebagainya. Jadi yang paling teruk sekali menerima ancaman daripada orang Kristian selepas pada Granada jatuh adalah orang-orang Yahudi. Kalau kita lihat, pada abad pertengahan, Kristian ini tidak toleran. Bukan itu saja, dalam agama Kristian itu sendiri pun, gereja itu tidak toleran terhadap ahli-ahli sains. Orang yang pandai-pandai, orang ilmuwan, dia menemui fakta-fakta sains yang bercanggah dengan apa yang diajarkan atau disebutkan dalam Bible, gereja. Contohnya, Copernicus, dia kata pusat alam semesta ni adalah matahari dan bukannya bumi. Sedangkan doktrin yang dianut oleh gereja pada abad pertengahan, bumi adalah pusat bagi alam semesta. Jadi Copernicus, dia menemui perkara tersebut dan dia mengarang buku, tapi buku tu dia tak terbitkan. Kerana apa? Kerana dia takut dia akan mati dibunuh dan akan menerima nasib seperti seorang lagi yang namanya Nicholas Bruno, yang kemudian dihukum mati, dihukum bakar hidup-hidup atas tuduhan murtad. Jadi mengeluarkan suatu pandangan saintifik yang bercanggah dengan ajaran gereja dan juga Bible dikira sebagai murtad dan dihukum mati. Jadi akhirnya Copernicus, dia ketika nak mati tu baru diserahkan manuskrip. Nanti bila aku dah mati nanti baru kau terbitkan, baru publish. Jadi agama Kristian itu tidak toleran terhadap sains, terhadap ilmuwan. Sehingga kan ada ilmuwan-ilmuwan ni sebenarnya kemudian menjadi ateis ataupun mereka menganut apa yang disebut deism. Deism ni kepercayaan kepada adanya satu Tuhan. Dan dia menolak Trinity yang dikatakan sebagai suatu bentuk khurafat. Itu kebanyakan saintis pada ketika itu menganut faham itu. Kamu nampak sama, kamu jenguk buku dari jauh. Kamu nampak beza, kamu tengok cetek.
Kamu nampak hanya nama, kerana si ular sudah bikin kamu leka. Kita sudah lupa, hanya satu mereka kita sudah lupa. Boleh makan satu meja hingga kisah benar. Kita gelar cerita, kita lupa kita, hanya ingat kami dan mereka.